Okay. Now, motion graphs. So for motion graphs, yang pertama apa kita nak tengok adalah kita nak recap balik. We are going to recap on how to analyze graph. Analyzing graph yang kita dah belajar last time. Analyzing graphs. Yang kedua, kita nak tengok types of graph. Okay, types of graph for linear motion. For linear motion. Okay. Yang ketiga, baru kita nak tengok analyzing graph of linear motion. Analyzing graphs for linear motion, of linear motion. For linear motion. Okay, now kita recap balik. Analyzing graphs. Ada berapa cara nak analyze graph? 3. Apa dia? Apa dia caranya? Kita ada berapa cara? Timer. Itu analyzing linear motion. Nak analyze graph. Kita ada 4 cara nak analyze graph. 3, 4. We have 4 ways to analyze graph. 4 methods to analyze graph yang kita belajar. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, kalau kita ada graph jadi contohnya, kita nak analyze melalui kita punya gradient. Ni kita nak cari gradient. Yang kedua, nak cari apa? Kalau ingat lagi. Area under the graph. Bagus. Area under the graph. So maknanya kita nak cari area under the graph. Area under the graph dalam kes ni bentuk dia bentuk segitiga. Bentuk dia bentuk segitiga. Triangle. Ini area under the graph. Okay. Yang ketiga kita nak cari apa? Kalau ingat lagi. Interpolation tu maksudnya dengan data yang kita ada. Dengan data kita ada, kita dah dapatkan maklumat. Contohnya kalau kita ada nilai X, kita nak cari berapa nilai Y. Okay. Next, yang seterusnya. Extrapolation. Maksudnya extrapolation ni data tu kita tak buat, tapi kita unjurkan daripada graf kita tu. Kita extrapolate kalau bahasa sains dia. Dalam kes ni macam ni. Dan biasa graf extrapolation kita akan buat garis putus-putus lah, menunjukkan kita tak buat graf tu. Itu cara untuk analyze graph. And for linear motion, apa yang kita nak cari adalah kaedah kita akan guna adalah 2 je. Kita akan guna gradient dan kita akan guna area under the graph. 2 ni je kita akan pakai. Gradient and area under the graph. Gradient dengan area under the graph. Okay, now macam mana nak cari gradient? Kita recap sikit. Macam mana nak cari gradient? Siapa ingat? Gradient sama dengan perubahan paksi Y divided by delta X. Change in X. Bagus. Maknanya Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Dan bila kita nak keluarkan benda ni, kita kena keluarkan koordinat dulu. Contohnya sini adalah X2, Y2 and this one is X1, Y1. Keluarkan koordinat dulu supaya jangan confuse. And for area under the graph, bergantung kepada bentuk graf. Kalau bentuk graf awak segitiga, maknanya awak akan dapat area adalah 1/2 times base times height. Maksudnya 1/2 times x-axis times y-axis. Kalau bentuk graf awak adalah bentuk segi empat, square katakan. So kalau bentuk graf awak adalah bentuk square, contohnya macam ni, bentuk square. So your area under the graph, will be apa? Area under the graph kita akan jadi apa? So area under the graph akan menjadi base times height. So ataupun paksi X times paksi Y. Dia bergantung pada bentuk graf. Kadang-kadang kita akan dapat bentuk graf dalam bentuk trapezium. Kadang-kadang dalam bentuk trapezium. Contohnya kita buat macam ni, macam ni, macam ni katakan. So kalau macam tu apa kita punya area kita? Macam ni. Apa area kita?
our area under the graph will be the area for trapezium lah, ataupun kalau tak ingat, kita akan bahagikan kepada dua bahagian. We will divide it into two parts, part 1 and part 2. Maksudnya area under the graph sama dengan area for part 1 plus area for part 2. Part 1 tu segitiga sama dengan 1/2 times base times height plus base times height. Tu. Okay. Itu recap macam mana nak cari area under the graph and gradient. Okay. Now, sekarang ni kita nak tengok types of graphs yang kita akan belajar. Types of graph. Number 2, types of graph. Kalau saya laju sangat tolong bagi tahu sebab macam nak terkejar-kejar juga ni, kita habis masa tadi 15 minit tadi ni. Kalau laju sangat tolong bagi tahu. Saya slowkan sikit. Okay, types of graphs. So we are going to have 3 types of graphs. Kita akan ada 3 types of graph. Yang pertama yang kita nak tengok adalah, saya bahagikan dulu. Saya bahagikan, katakanlah sini 1, and this one here 2. Okay, so kita ke sini sikit. Sini sikit. Okay, we have 3 types of graphs yang kita akan belajar for linear motion. Yang pertama kita panggil sebagai displacement time graph. The second one is velocity time graph. And last one is acceleration time graph. Displacement time, velocity time, acceleration time. Ada 3 jenis. When we talk about displacement time, bila kita kata displacement time, maksudnya displacement ni paksi Y, time tu paksi X. Velocity time, velocity is Y-axis, T is X-axis. Acceleration time, acceleration is Y-axis, time is X-axis. For example, katakanlah kalau kita ada graf macam ni. Kita ada graf. Okay, bentuk dia macam tu. Okay, now, katakanlah nilai dekat X ni, nilai dekat X ni, nak letak berapa? Bagi satu nilai. Nak letak berapa? 5. 5. Okey, 5. Okey, so nilai dekat X tu 5. Y? Bagi satu nilai. 10. 10. Okey, kita ambil 10. Kita ambil 10. Okey, now. Katakanlah tiga-tiga ni graf dia sama bentuk dia. Same shape, same value. Sama bentuk dia, same shape, same value. Okay, now, graf yang pertama tadi adalah graf apa tadi? Kita kata displacement, unit dalam meter, time, unit dalam second katakan. The second one graf apa tu? Second one graf apa tu namanya? V tu apa? Velocity. Velocity time. So velocity is meter per second and time is second. So yang seterusnya, yang ketiga tu? Acceleration. Acceleration, bagus. Acceleration in meter per second and time in second. Okay, now kita recap sikit. Kita nak cerita pasal, bila cerita pasal linear motion, memang tak boleh lari dengan benda ni. V-U-T-A-S, vutas. So what is V? What is V? Siapa ingat? What is V? Final velocity. It was final velocity. So what's the SI unit for final velocity? Meter per second. Meter per second. What is U? Initial velocity. Initial velocity. Okay, now untuk velocity, kalau kita ada dua velocity, kita akan bahagikan sebagai V dan U lah. Tapi kalau velocity tu kita ada satu je velocity, kita bagi dia V sahaja. Macam graf kita tadi, V over T. So initial velocity is ms minus 1. What is T? Time. Time. SI unit? Time. Second. Second. What is A? Acceleration. Acceleration. SI unit? Meter per second. Meter per second ataupun kalau panggil biasa meter per second squared, sama aja. What is S? Displacement. Displacement ataupun distance, tak ada masalah. Displacement atau distance, SI unit dia? Meter. Meter, bagus.
Okay, dah ingat dah tu. Maknanya kalau saya kata SI unit is meter per second. So tu unit untuk apa tu? Acceleration. Acceleration. Kalau saya kata SI unit adalah ms minus 1, tu unit untuk apa tu? Velocity. Kalau SI unit adalah meter, unit untuk apa tu? Displacement. Kalau SI unit untuk second, unit untuk apa tu? Time. Okay, bagus. Ingat dah tu, bagus tu. Okay, now. So kita ada berapa cara kita nak analyze graph tadi, saya kata tadi? Yang kita nak tengok hari ni? Berapa jenis berapa jenis cara kita nak tengok untuk analyze graph hari ni? Dua. Apa dia? Gradient dengan Gradient. area. Area dengan gradient. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Tengok gradient dulu. Tengok graf nombor 1. Okey, gradient. Gradient. Apa itu gradient? What is gradient? Gradient tu apa? Kalau ingat lagi, tadi kita buat tadi, gradient is change in of y y divided by change of x. X of x. Bagus. So kita akan tengok kat kita punya graf tu, apa kita buat? Kita akan keluarkan kita punya koordinat. Kita kat ni, apa ni? Berapa koordinat atas ni? What's our coordinate yang dekat atas ni? Yang saya bulatkan ni. 5, 10. 10. Lepas tu saya ambil yang kat origin lah. Saya akan ambil 0, 0. Okay, now. So kita akan dapat y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Let's say this one is 2, this one is 1. So what's our value for y2? What's the value for y2? 10. Okay, bagus. 10 minus y1? 0. 10 minus 0. 0. Divided by? Divided by 5 minus 0. So dapat berapa tu? Dapat 10 over 5, dapat apa? 10 over 5. 2. Dapat 2. 2. Dapat bila kita 2. Okay, next. Lepas tu tengok area under the graph. Number 2. Area under the graph. Area under the graph. Okay. Area under the graph, dalam kes ni, area tu bentuk apa tu? Bentuk apa area kita tu? Triangle. Graph kita. Triangle. Okay. Bila kita kata area under the graph, kita akan ambil yang ni lah. Triangle. Okay. Now, bila kata triangle, maknanya kita tahu 1/2 times y times dengan x. So, kita akan dapat 1/2 times, okay, paksi y kita apa tu? 10, berapa nilai tinggi dia tu? 10. 10. Bagus. Berapa nilai panjang dia tu? 5. Length. Okay, 5. So, kita akan dapat apa tu? 25. 25. Okay, settle. To analysis of area under the graph. Okay, kita pergi graph seterusnya. The second graph. Yang pertama kita cari gradient. Gradient. So gradient is m is equal to delta y over delta x. Meaning y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, so what's the value for y2? Okay, kita nak cari gradient, kita kena keluarkan apa dulu? Coordinate. Coordinate. Okay, keluarkan coordinate. So this one is 5, 10 and this one is 0, 0. So what's the value for y2 dalam kes ni? 10. 10. Okay, bagus. 10 minus y1? 0. 10 minus 0 divided by 5 minus 0. 5 minus 0. So dapat apa tu? 2. Dapat 2. Next, area under the graph. Area under the graph. Under the graph. Okay. Area under the graph bentuk apa tu? Triangle. Triangle juga. Triangle. Saya kena triangle juga. Okay, so triangle macam sama je tadi juga. So kita akan dapat area is equal to 1/2 times height, times base. So 1/2 times 10 times 5. So dapat apa jawapan dia tu? 25. Dapat 5. Macam sama dengan sebelah tadi kan? Macam sama dengan sebelah. So tengok dekat graf nombor 3 pula.
Graf nombor 3 agak-agak jawapan dia macam mana tu? Graf nombor 3 tu. Sama. Sama. Kenapa sama? Sama. Kenapa sama? Sebab value dia X, sama. Y sama. Sebab bentuk graf sama, value pun sama, betul? So, kita akan dapat benda yang sama juga. So, kita akan dapat benda yang sama juga dekat sini. Tu, dapat benda yang sama juga. Okay, now. Ingat apa saya cakap waktu first saya jawab waktu kelas online ni? Saya kata apa? Dalam fizik, apa benda yang penting kalau pengiraan ni? Unik. Unit. Unit. Unit tu penting Unit. sebab unit tu menunjukkan apa benda yang awak tengah buat sekarang ni. So dalam kes ni masalah dia apa ni? Bila kita buat kerja macam ni. Tak ada unik. Tak ada unit. Masalahnya tak ada unit. Bila tak ada unit, awak tak tahu dua ni dua apa? Dua anak ayam. Sebelah ni dua apa pula? Anak ayam enggak? Sebelah ni dua apa? So kita tak tahu. Kita dapat apa tu? Mana gradient tu dapat apa sebenarnya? So kita tak tahu. Ingat bila patah balik kita tengok pada analisis. What is analysis? Analysis maksudnya kita nak keluarkan maklumat baru daripada maklumat sedia ada. Dalam kes ni, maklumat kita adalah displacement and time. So kita nak keluarkan maklumat baru daripada displacement dengan time ni. So maknanya gradient tu nanti dapat apa sebenarnya? Tu maksud dia. So macam nak keluarkan unit dia? Macam mana nak keluarkan unit dia? Macam nak keluarkan unit dia? So cara dia senang Nak keluarkan unit, daripada awal kita keluarkan unit. So contoh, tengok soalan lain So, apa yang kita akan dapat adalah for this one adalah paksi Y. This one is Y axis. So bila kata Y axis, keluarkan unit untuk paksi Y. So apa unit paksi Y kita ni? Meter. And this one is X axis. So what's our unit for X axis? Second. So jawapan akhir dapat apa benda tu? 2 meter per second. Meter per second. Meter per second. Kita dapat lah rasa meter per second. So color ni macam tak nampak sangat. Saya tukar dia punya color sekejap. Okay. Bagi jelas sikit. Okay, now. Dapat meter per second. So bila kata dapat meter per second, maknanya gradient tu dapat apa tu? Meter per second unit untuk apa? Kita tengok tadi. Velocity. Maksudnya gradient for S over T akan dapat velocity. Maksudnya apa? Graf kita ada displacement, kita ada time. Bila kita analyse keluar maklumat baru, maklumat tu adalah velocity. Okay, now kita tengok yang kedua lah, area under the graph. Sama juga case-nya. So kita keluarkan unit dia. Okay, this one is Y axis, this one is X axis. Y axis kita apa tadi? Y axis kita apa tadi? Meter. X axis kita? Second. Second. So dapat apa tu? Meter per Second. second. Dia bukan per second, meter second. Sebab meter darab dengan second. Meter times second is meter second. So meter second tu unit untuk apa tu? Meter second tu unit untuk apa tadi? Dalam futas. Meter second. Unit untuk apa tu? Unit untuk apa meter second tu? Macam tak tahu betul? Okay, tak tahu kita kat FV tu. Tak ada masalah. Kita kat FV tu. Okay, kita pergi seterusnya pula. Graf nombor 2. V against time. So bila kata V against time, benda yang sama juga. So dalam kes ni, what is our Y axis? Y axis kita apa dia? V against time. Meter per second. Bagus. Meter per second. And what's our X axis? Bawah ni. What is our second? Divided by second. So akhirnya awak akan dapat apa? Meter per second per second. Unit untuk apa tu Acceleration. Acceleration. Meaning the gradient for velocity against time akan dapat acceleration. Itu cerita dia. Bukan sekadar nombor. Kita nak tengok apa benda kita dapat. Okay, next. Number 2. Area under the graph. Benda yang sama juga. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay. Macam mana tu jadi macam baliknya ni? Sekejap. So yang ni patut kat sini lah. Okay. Now, so kita akan dapat berapa tu? So
What is our y-axis? Unit apa kita y-axis kita tadi? Meter per second. Meter per second, Meter bagus. Per second. Meter per second. What is our x-axis? Second. 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 So, meter per second times second dapat apa tu? Meter. Meter per second times second. So, kita akan dapat meter S minus 1 darab dengan S, maknanya S kuasa 1 lah. M S minus 1 tambah 1. Dapat MS kuasa kosong. MS. So, MS kuasa kosong, S kuasa kosong sama dengan 1. So, hilang S tu. So, tinggal M M. sahaja. Kita dapat 5 meters. So, meter tu unit untuk apa Displacement. Displacement. Bagus, displacement. Okay, next. Yang ketiga pula. Gradient dia. So, tengok x-axis, y-axis tu. What's the unit for y-axis untuk graph acceleration against time ni? Meter per second per second. Per second. Meter Per second. per second. Bagus. So, what's the value for x-axis? Second. Second. And then, kita punya unit kita akan dapat apa tu? Meter per Meter per second cube. meter per second cube. Meter per second cube. Okay, now. Meter per second cube tu unit untuk apa tu? Ada tak dalam futas tadi? Tak ada. Ada. So, tak tahu Ada. unit apa. Nanti kita check apa maksud dia nanti. Okay, number 2. Area under the graph. Ni tadi sikit ni. Area under the graph. Sekejap. Ni jatuh sikit pula. So, jadi dapat ni. Okay, area under the graph. So, kata area under the graph kita 1/2 times 10 times 5. 10 tu adalah y-axis, 5 tu adalah x-axis. So, apa benda y-axis kita ni? What is our y-axis? Meter per second per second. Meter per second per second. And x-axis kita adalah Second. second. So, dapat apa tu nanti tu? Meter per second times Dapat meter per second. Bagus. Meter per second. Sama dengan meter per second times second ms minus 2 plus 1 dapat ms minus 1. So ms minus 1 ni apa benda? Velocity. Okay, Velocity. now, kita tengok kita punya gradient dulu. Gradient for s over t akan dapat apa tadi? Gradient for Meter per s over t. second. Dapat meter per second. So meter per second tu apa dia? Meter per second tu apa dia? Velocity. Velocity. So tengok ni Gradient for s over t akan dapat velocity. Okay. Gradient for velocity over time dapat apa? Apa acceleration? Gradient for velocity over time akan dapat acceleration. Dapat acceleration, gradient dia. Okay. Gradient for acceleration over time dapat apa? Tak tahu. Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak ada graf dah sebelah ni. Tak ada graf kat sebelah sana. So gradient tu akan dapat graf, contoh gradient s over t akan dapat velocity. Gradient velocity over t akan dapat acceleration. Okay, tengok area under the graph lah. Okay, area under the graph for acceleration over time dapat apa? Area under the graph untuk acceleration over time dapat apa? Dapat velocity. Dapat velocity, bagus. So area under the graph untuk untuk acceleration over time akan dapat velocity. Area under the graph for velocity over time dapat apa? Displacement. Dapat meter tadi, displacement. So area under the graph for velocity over time akan dapat displacement. Area under the graph for displacement over time dapat apa? Unit apa tu tadi? Meter second. Meter second. Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak ada graf sebelum S over T tadi tu. Okay. Boleh follow lagi? Boleh follow. Okay. So macam mana kita nak tahu apa physical quantity, what physical quantity that we are dealing with? So we are going to look at the unit. Kita akan tengok pada unit dia. So bila kita buat jalan kerja, pastikan buat unit daripada awal sampai habis supaya kita tahu unit apa yang tinggal. And in physics, the unit that gets left behind is the unit that we are looking for, the physical quantity that we are looking for. For example, for our gradient, for S over T, displacement against time,
the unit that is left is meter per second. So kita dapat tahu the gradient for displacement over time is meter per second, and meter per second is velocity. So you can get velocity from graph S over time by finding its gradient. Itu cara dia. Itu kita panggil sebagai analysis of graph. Okay. Setakat ni ada apa masalah? Boleh follow lagi? Boleh. Follow lagi Boleh. Now, maknanya kesimpulan dia, kita punya conclusion sikit sini. Conclusion. Yang pertama kita akan cakap type of analysis. Type of analysis. Yang ni pula adalah graph. Okay, apa type of analysis kita? Yang pertama gradient. Yang kedua adalah area under the graph. Area under the graph. Okay. What is our type of graph? Yang pertama kita ada ST, VT, AT. So gradient for ST akan dapat apa tadi? Gradient for ST dapat apa tadi? Dapat VT. Meter per second. Dapat velocity, bukan VT tapi dapat velocity. So dalam kes ni gradient tu kita akan dapat velocity. Gradient for velocity over time. Gradient for velocity over time akan dapat Acceleration. acceleration. Gradient for acceleration over time akan dapat acceleration over time dapat apa? Tak dapat apa-apa. Maknanya kalau kita nak buat, kalau pakai matematik keluar nombor, tapi nombor tu apa signifikan, apa dia punya benda kita nak cari, tak ada apa-apa. Nombor boleh keluar tapi tak ada signifikan, tak ada benda kita nak tak ada maksud nombor tu. Tu maksud dia. Okay, now area under the graph. Acceleration over time dapat apa? Area under the graph. Dapat velocity. Dapat velocity. Dia akan pergi belah kiri. For velocity over time, area under the graph dapat apa? Displacement. Displacement. For displacement over time, dapat apa? Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Dapat dia nak nolong lah. Tu cerita dia. Cerita pendek dia. Okay, now. So, kita dah tengok tadi. Kita dah tengok recap ni dah. Types of graph for linear motion pun kita dah. So, sekarang analyzing linear motion, kita baru masuk first part. Baru masuk cerita tentang gradient dengan area under the graph. Now, kita tambah satu lagi. D. Interpreting linear motion graphs. Linear motion graphs. Maknanya kalau kita dapat graph of linear motion yang 3 tadi tu, macam mana kita nak interpret graph tu? Macam mana kita nak interpret graph tu? Contoh D. Example. Interpreting linear motion graph. Okay. Oh sorry, ada tambah satu lagi. Ada E, satu lagi. Tambah satu lagi. Macam mana letak letak bawah sikit. Kita letak bawah sikit. Sikit. E. Conversion of linear motion graphs. Conversion of linear motion graphs. Macam mana kita nak convert graph tu? Okay, now kita tengok interpreting dulu. Okay, interpreting of linear motion graphs. Okay, now katakanlah kalau ada dua graph. Graph yang pertama, kita pakai satu graph dulu. Graph of displacement over time. Displacement over time. Dan graph of bentuk dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. So we have region 1, region 2, region 3. Okay. Kita bagi nilai sikit. Kita bagi nilai. Dekat region 1 ni, this one is berapa nilai pasir X tu? Nak letak apa?
Bagi satu value. Nak letak berapa? Pasti X. 4. 7. 4. 7. Okay, kita ambil 4 dulu. 4. 4. 7. Okay, pasti Y axis. Y axis. Nak letak berapa? Y axis. Bagi satu nilai. Cepat-cepat. Bagi satu nilai. 8. 6. Okay, kita ambil 6. Okay, now. So, macam mana kita nak interpret the linear motion graphs? Okay, now. For region 1. For region 1, maknanya apa? From 0 second to 4 second. Okay, region 1. Cara interpret dia. Okay, now. Apa jadi dengan objek tu? Apa dia buat? Dia bergerak ke tak bergerak tu? Gerak. Bergerak. Mana tahu bergerak? Sebab dia mula dengan kosong. Lepas tu 1. Maknanya kalau kat sini 1. Kalau kat sini 1. Maknanya kita akan ada value. Kalau kita buat apa? Interpolation tu. Kalau situ 1. Sini ada value. Maknanya bila masa bergerak, dia pun bergerak. Sampailah second yang keempat. Until the 4th second. Dia sampai dekat 6 meter. Maknanya dia bergerak. So region 1. The object moves. Dan objek tu bergerak. Objek tu bergerak. Okay, now. Bila kata bergerak, ada tak velocity? Ada Ada. velocity tak? Ada velocity. With velocity, the object has velocity. Buat dia bergerak. Okay, now. Macam mana kita tahu dia ada velocity? Macam mana kita tahu dia ada velocity? Ni graf apa lawan apa ni? Graf apa lawan apa ni? Displacement time. Displacement against time. So displacement against time, macam mana nak cari velocity tadi? Displacement against time. Macam mana nak cari velocity? Gradient dia. Gradient, bagus. At the first region ni, ada gradient ke tak? Dekat first region tu, ada gradient tak? Ada. Nak tengok ada gradient tak senang kan? Kalau awak letak bola dekat atas ni, bola tu jatuh tak? Itu. Bola tu jatuh mana ada gradient. So maknanya bila ada gradient, ada velocity. Kita dah belajar tadi. Gradient from S over T akan dapat velocity. So maknanya the graph at region 1 has gradient. So at region 1 has velocity. Okay, now. Yang pertama, maknanya kita tahu ada velocity. Yang kedua, ada berapa gradient kat situ? Ada satu ke ada banyak? Ada berapa gradient? Satu. Satu, bagus. Satu tu maksudnya ni. Kalau satu gradient tu macam ni. Kalau dua gradient, bentuk dia macam ni. Nampak? Ada dua kecerunan tu. Kalau tiga gradient, bentuk dia mungkin macam ni. So dalam case ni kita ada berapa gradient ni? Nombor satu tu. Satu. You have only one gradient. Bila kata gradient akan dapat velocity, maknanya one gradient akan dapat one velocity. Region 1 only has one gradient. So region 1 only has one velocity. Okay, bila kita kata one velocity, maksudnya apa? One velocity maksudnya velocity dia adalah berubah tak velocity dia tu? One velocity berubah tak velocity dia? Tak. Tak berubah. Maknanya region 1 has constant velocity. Constant velocity. Tu cerita dia. Constant velocity. Maknanya bila constant velocity ada acceleration tak? Tak ada. Tak ada acceleration. Region 1 has no acceleration.
Okey, bagus. Itu cerita pasal region 1. Okey, kita cerita pasal region 2 pula. Region 2. Okey, region 2. Untuk region 2, kita tengok region 2 tu. Okey, region 2 objek tu bergerak ke tak? Tak. Antara 4 sampai 7 second tu. Bergerak ke tak? Tak bergerak. Tak bergerak. Tak. Second to 7 second. Maksudnya apa? Maksudnya objek tu duduk dekat 6 meter tadi. Mula katakanlah kalau kita ada timeline sini, kita ada satu garis. Mula sini 0 meter. This one is 6 meter. Apa yang akan jadi adalah mula-mula objek tu bergerak daripada 0 meter until 6 meter dalam masa 4 second. And then what happens is the object stays at 6 meter selama 3 saat. Dia duduk dan diam dekat 7 meter tu selama 3 saat. Maknanya tak bergerak. So, kita akan cakap yang pertama, the object doesn't move. Doesn't move. Okay, now. So, bila kata tak bergerak, kita tengok dekat number 2 tu. Ada tak gradient? Number 2. Kalau letak bola, Ada. ni bola tu boleh bergerak tak? Tak. Tak bergerak sebab dia rata je kan. So, region 2 has no gradient. Maknanya zero gradient. Okay, now, bila kata zero gradient, ada tak velocity? Tak ada. Tak Tak ada. So, disebabkan region 2 has no gradient, so region 2 has no velocity. Sebab apa? Sebabnya adalah velocity datang daripada gradient. Okay. So, apa jadi? So, kita cakap region 2 object is at stationary at region 2. Tu cerita dia. Okay, now. Kita tengok region 3 pula. Region 3. Daripada time 7 second sampai 10 second lah katakan. Maknanya 7 second to 10 second. Ni region 3. Okay, tengok region 3. Ada gradient tak? Ada. Ada gradient? Ada. So, Ada. region 3 has gradient. Has gradient. So, dekat region 3 ada velocity tak? Ada. Ada. Region 3 has velocity. Region 3 has velocity. Okay, now. Bila tengok ada gradient, ada velocity, kita tengok pula number 2. Number 2 ada velocity. Ada berapa gradient situ? Satu. Ada Satu. satu gradient. Okay, so kita kata region 3 has one gradient. Bila kata ada satu gradient, maknanya ada berapa velocity? 1. Okay, bagus. Region 3 has one velocity. Okay, now. Maknanya dekat region 3 bila ada one velocity, maksudnya dia ada acceleration tak? Tak ada. Bagus. Ada. Region 3 has zero acceleration. AKA constant velocity. Okay, now. Dia sama macam cerita dekat region 1 tadi. Apa beza dia? Tengok tu graf tu. Apa beza antara region 1 dengan region 3? Menaik menurun. Okay, region 1 tu positive gradient ke negative gradient? Region 1. Positif. Positif. Region 1 is positive gradient. Region 3 Negatif. negative gradient. Negative. Kita tengok dulu. So, region 3 has negative gradient. Makanya dia dapat apa? Region 3 has Acceleration. negative velocity. Negative velocity. Apa maksud negative velocity ni? Apa maksud negative velocity?
Velocity is a vector quantity. So kalau vector quantity, positif negatif itu menunjukkan apa? Opposite direction. Bagus, opposite direction. So kalau kita tengok dekat kita punya gambar kita tadi, diagram kita yang saya lukis tadi, so region 1 tu kat mana? Region 1 tu dia bergerak ke sana. Itu region 1. Positive gradient, maknanya dia bergerak arah kanan. Region 3 pula, dia bergerak ke arah kiri. Bila bergerak arah kiri, kita kata dia sebagai opposite direction, tu dapat negatif tu. So maksudnya cerita dia, untuk graf ni, mula-mula dia bergerak daripada kosong, dan in 4 seconds dia bergerak from point 0 to point 6 meter. Lepas tu apa dia buat? Dia berhenti selama 3 saat. Lepas tu apa dia buat? Dia reverse selama 3 saat. Reverse sampai kat mana? Reverse sampai mana? Sampai kosong. Sampai titik asal dia balik. Dia reverse sampai titik asal dia balik. Okay. Boleh follow again tu? Boleh. Boleh. Ya? Okay. Itu baru graf nombor 1. Sekarang saya nak ambil benda ni. Example 2. Okay, example 2. Kita akan tengok graf nombor 2 pula. Graf nombor 2. Lebih kurang sama graf nombor 2 ni. So kita ada V, MS minus 1. Apa beza antara graf nombor 1 dengan graf nombor 2? Beza antara graf nombor 1 dengan graf nombor 2. Apa beza dia? Unit. Unit. Maknanya sekarang ni kita tengah cerita tentang velocity time graph. Tadi kita cerita tentang displacement time graph. Ni kena hati-hati. Walaupun nampak bentuk sama, value sama, tapi benda berbeza cerita ni. Okay, now kita tengok cerita pasal region 1. Region 1. Okay, for region 1. Yang pertama, ada gradient tak? Region 1 ada gradient. So region 1 has gradient. Okay, region 1 has gradient from 0 second until 4 second. Because sama cerita tadi ni. So region 1 ada berapa... Bila ada gradient, maksudnya dia ada apa tu? Gradient for V over T dapat apa? Velocity. Ya ke? Ya ke? Dapat acceleration. Bagus. So region 1 has acceleration. Nampak? Graf sama. Bentuk sama. Unit nilai sama. Sebab kita tukar unit, cerita dia lain sikit dah tadi. Tadi dia ada velocity je. Sekarang ni ada acceleration. Sebab V over T. So region 1 ada berapa gradient? 1. Okay, bagus. Region 1 has 1 gradient. So, region 1 has ada berapa acceleration? 1. 1 acceleration. 1 acceleration. Okay, now. Bila kata 1 acceleration, kita akan cakap dia bergerak dengan constant acceleration. So, region 1 moves at constant acceleration. Moves at constant acceleration. Okay, kita pergi pada region 2 pula. We are going to region 2. 4 second to 7 second. Region 2. Okay, now untuk region 2. Ada gradient tak? Tak ada. Tak ada gradient. So, region 2 has no gradient. Bila no gradient maksudnya no apa? No acceleration. So, region 2 has no acceleration. Okay, dalam kes ni, kalau tengok balik atas tadi, yang graf atas, kalau dekat region 2 tu dia bergerak ke tak? Graf atas tadi. Tak. Tak bergerak. Okay, kita tengok graf bawah pula. Dekat region 2 dia bergerak ke tak? Tak. Tak. Macam nak tahu bergerak ke tak? Kita tengok dekat paksi dia. Tengok paksi Y. Sebab tengok dia 6. Tapi 6 apa ni? 6 apa ni? Meter per second. 6 meter per second. Maksudnya dalam kes graf V over T ni, dekat region 2, 6 meter per second mana dia bergerak lah. Dia bergerak 6 meter in 1 second. Itu maksud dia.
So at region 2, the object moves at 6 meter per second steadily. Maknanya antara saat keempat sampai saat ketujuh, dia bergerak dengan 6 meter per second. Graf atas tadi, saat keempat sampai saat ketujuh, dia duduk dekat point 6 meter, tak bergerak-bergerak. Tapi kita tengok dekat Pak CY graf sekarang ni, untuk saat keempat sampai saat ketujuh, tengok Pak CY tu 6. 6 tu apa? 6 apa? 6 meter per second. Apa maksud 6 meter per second? Maksudnya dia bergerak 6 meter in 1 second. Maknanya bergerak lah sebab 6 meter in 1 second perubahan dia. So, pergerakan dia tak berubah 6 meter in 1 second steadily dalam masa 3 saat. Okay, now. So, bila moves steadily, tak ada acceleration, maksudnya dia bergerak dengan apa kita panggil ni? Constant Stationary velocity. constant. Region 2 moves with constant velocity. Okey, bagus. Pergi pada region 3. Region 3 adalah 7 to 10. 7 second to 10 second. Okey, 7 to 10 second, kita tengok balik region 3. Ada gradient tak? Ada. Ada gradient. Ada. So region 3 has gradient. Okey, yang pertama kita tahu gradient. Okey, graf ni graf apa lawan apa ni? Velocity against time. Velocity against time, maknanya gradient ni kita akan dapat apa? Acceleration. Acceleration. So, region 3 has acceleration. Okay, next. Number 2. Ada berapa gradient? 1. Satu. Gradient. Maknanya, region 3 has 1 gradient. Maksudnya apa? Region Satu 3 acceleration. One has acceleration. 1 acceleration. Okay, next. Gradient dia apa beza dengan region 1 tadi? Negative gradient. Negative gradient. So, negative gradient maksudnya akan dapat Deceleration. okay, has Acceleration. negative gradient. Negative gradient. So, region 3 has negative acceleration. Okay, now. Dalam kes ni, kan kita belajar negative acceleration ada dua. Satu sama ada dia decelerate, satu lagi dia accelerate in an opposite direction, in the opposite direction. Dalam kes ni, dia decelerate ke accelerate pada opposite direction? Decelerate. Decelerate. Kenapa awak cakap Decelerate. decelerate? Sebab dia ke 0 meter per second. Lagi bawah. Dia berkurang daripada 6 jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1, jadi 0. So velocity dia berkurang. So bila velocity berkurang, so kita kata region 3 decelerates. Region 3 decelerates. Okay. Okay. Now, so apa pengajaran kita dapat yang kes yang kedua ni? Yang kita belajar ni. Yang pertama kita dapat tadi, graf dia walaupun bentuk dia sama, contoh graf example 2 dengan graf example 1 tu bentuk dia sama, yang membezakan dia punya situation dia apa dia? Unit. Unit dia. Maknanya, if you have a graph, the first thing that you have to do is look at the axis. Tengok axis awak tu apa lawan apa. Jangan gelojoh tengok nilai, jangan gelojoh tengok bentuk dia. Yang pertama tengok apa lawan apa dulu. Sebab bila unit dia berbeza, dia punya interpretation dia pun berbeza juga. Cerita dia lain. Walaupun bentuk sama, walaupun nilai dia sama. Cerita dia lain. Itu yang penting. Yang penting tengok dapat graf, tengok dulu dia punya x-axis dengan y-axis. Apa benda cerita dia. Tu kena ingat tu. Okay, next. So kita try tengok buku teks awak sikit. Buku teks awak sikit. Tengok latihan sikit. InsyaAllah next class kita akan tengok lebih detail lah. Okay, now. Okay. Okay, graf ni. Graf apa lawan apa ni? Graf apa lawan apa? Displacement against time. Okay, displacement against time.
Okay, region A kita bagikan region. Okay, region 1, region 2, region 3, region 4, region 5. Okay, now for region 1, ada gradient tak? Ada Ada. Ada gradient, mana gradient displacement against time akan dapat apa? velocity. Dapat velocity. So ada berapa gradient? 1. One. Satu gradient. One gradient meaning one Velocity. one velocity. Ada acceleration tak? Ada. Tak ada. No acceleration. Ada. So at region No. 1, dia bergerak dengan constant velocity. Okay, region 2? Region 2. No Tak ada gradient. No No gradient. gradient. So no gradient, no velocity. Maknanya region 2 dia berhenti. Okay, region 2 berhenti. Okay, region 3? Ada gradient. Gradient. Ada gradient. Gradient for displacement against time akan dapat velocity. Yang pertama ada velocity, ada gradient, ada velocity. Yang kedua ada berapa gradient? Satu. 1. One gradient meaning one velocity. So gradient ni positif, negatif? Negatif. Negative gradient. Mana kita akan ada, kita kata at region 3 has one gradient, has negative gradient. Negative gradient meaning negative velocity. Apa maksud negative velocity tu? Dia pergi opposite direction. Dia bergerak pada Pergi opposite balik. direction. Okay, patah balik. Okay, so region 4. What happens at region 4? No gradient. No gradient, No gradient. no velocity. Maksudnya apa jadi dekat motor tu katakan? Dia tak gerak. Mati. Motor tu tak bergerak. Okay, now region 5. Ni macam pelik sikit region 5 ni. Region 5. Ada gradient tak? Ada. 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 Ada gradient. Ada berapa gradient? Satu. One. Satu gradient. So ada satu velocity. Gradient ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Dalam kes ni, gradient negatif maksudnya apa? Gradient Negative negatif maksudnya apa? velocity. Negative velocity Negative maksudnya apa tu? velocity. Maksudnya apa tu? Opposite direction. Opposite. Maksudnya dia bergerak pada opposite direction. So kiranya dalam kes ni, point yang kita ada adalah kita ada point 0, point 100 meters dengan point negative 50 meters. Meter. Ni negative 50 ni. So ceritanya motor tu, katakanlah orang lah katakan. Katakanlah orang tu terbang, macam terbang. So at region 1 dia bergerak sampai ke B, sampai ke 100 meters. To region 1. Region 2 apa dia buat? Dia duduk diam dekat 100 meters tu for 3 seconds. Okay, region 3 apa dia buat? Dia patah balik. Dia patah balik. Patah balik pergi mana? Kosong. Zero. Kosong. Okay, Meter. patah balik 0 pergi 0 meter. Lepas tu apa dia buat? Pergi Duduk region diam. 4. Lagi. Region 4 duduk diam berapa second? 2. 2 seconds. Okay, lepas tu apa dia buat? Pergi lagi. 50 meter. Dia pergi kepada 50 meter. Okay, so what's the displacement for the object? Berapa displacement dia? Total displacement dia berapa? Apa maksud displacement? Displacement maksudnya titik awal tolak titik akhir. Sorry, titik akhir tolak titik awal. Point akhir tolak point awal. So berapa total displacement dia? Ni, total displacement dia berapa ni sekarang ni? Negative 50 meters. Itu total displacement dia. Itu total displacement. Total displacement senang. Cari titik akhir kat mana dia berhenti, tolak dengan titik awal. Titik awal dekat kosong, dia berhenti dekat negative 50. So, dia punya total displacement dia is negative 50. Okay, now. So, nanti saya insyaAllah kalau sempat saya akan bagi latihan untuk awak buat kita punya, latihan untuk analysis of graph ni. Nampak tengok dekat graph ni, dekat section A, section 1, 2, 3, 4, 5 tadi kita baru cerita pasal dia punya kualitatif, maksudnya apa dia buat. Sepatutnya daripada situ juga boleh dapatkan berapa nilai dia. Maknanya kalau cakap for region 1 we have velocity. So kena cari berapa velocity dia dan sebagainya lah. Okay. So hari ni kita belajar pasal apa ni? Kita dah belajar pasal apa? Kita dah belajar pasal Analyzing graph.
Analyzing graph. Okay, now analyzing graph, kita ada berapa jenis graph? Kita ada 4 tapi guna 2. 3. Kita ada 3 jenis graph. Types of graph ada 3. Yang ada 4 itu cara nak analyze. So kita ada 3 jenis graph. We have S over T, V over T dengan A over T. Ada 3. Okay, next. Ada berapa cara nak analyze graph ni? 2. Ada 2. Apa dia? Gradient dengan area under the graph. Gradient dengan area under the graph. Okay, gradient dengan area under the graph. So saya dah tunjuk kat awak gradient tu akan dapat apa, area under the graph pun dapat apa. Now, dalam fizik bila kita nak analyze bukan sekadar nombor tu kita nak, apa lagi kita nak? Unit. Apa penting? Yang penting tu unit. Daripada unit tu baru kita tahu apa physical quantity yang kita tengah cari. Okay, next. Dan juga saya dah tunjuk dekat awak, just because graph tu bentuk sama, unit bentuk sama, value sama, doesn't mean dia cerita pasal benda yang sama. Saya dah tunjuk 2 kali dah. Yang pertama dekat sini, yang kedua, example yang interpreting linear motion tu. Okay. So yang tu penting lah. Okay, next. Kita dah tengok yang tu. So next class, yang ni kita dah cover sikit. Next class, kita akan cover lagi dekat interpreting linear motion tu sambungan. Kita akan continue lagi. Lepas tu kita akan masuk conversion of linear graph. Apa maksud conversion of linear graph? Maksudnya daripada graf V lawan T, macam mana kita nak tukar dia jadi graf A lawan T? Daripada graf A lawan T, macam mana nak tukar dia jadi graf V lawan T? Macam mana nak tukar dia jadi graf S lawan T? Itu kita panggil sebagai conversion of linear motion graphs. Okay, so setakat ni ada berapa masalah? Ada apa-apa masalah setakat ni? Ada apa-apa soalan? Ada orang ke tak ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Kalau ada soalan, bagi tahu je. Okay, now. Apa saya akan buat adalah saya akan bagi dekat awak link untuk kehadiran hari ni. So, saya akan bagi link untuk kehadiran hari ni. Link ni saya akan buka sampai pukul 10 nanti. Sampai pukul 10. Okay, macam saya cakap tadi, awak punya exam akan masuk sampai velocity and speed and velocity. Exam awak akan masuk speed and velocity. Okay, link tu saya hantar dalam chat box tu. Okay, saya dah hantar lah. So, saya bagi masa awak untuk isi dan lepas ni terus pergi kelas yang seterusnya lah. Lepas ni kelas apa ni? English. English, okay. So, buat isi dulu. So, saya minta maaf sikit sebab hari ni kita lambat sikit start sebab ada masalah teknikal sikit tadi. So, tu jadi lambat sikit kita habis ni. Okay, isi dulu. Dah habis isi sebab ni attendance awak tolong ingat this is your attendance. Kalau awak tak isi memang tak ada attendance lah. Okay. Oh, by the way, saya dapat komplain last week ada yang main dengan setting untuk kita punya tips ni. Kalau boleh tak payahlah main setting tu. So, kesian dekat member lain. Okay, so that's all for today. So we end our class today with tasbih kafarah suratul as. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. 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 Bye, sir. Thank you. Take care. Stay safe. Stay safe. Bagus, betul.